Rasul yang orang tak kenal ceritanya tetapi hebat. Kisah zikirnya kepada Allah adalah Nabi Idris alaihissalam. Sebut Nabi Idris pun orang tak tahu cerita apa Nabi Idris. Sebut Nabi Musa, semua orang boleh cerita tentang Nabi Musa. Ramai orang boleh bercerita tentang Nabi Isa. Ramai orang boleh bercerita tentang Nabi Ibrahim. Tapi sebut Nabi Idris, tak apa kenal. Nabi Idris salah seorang Rasul yang banyak berzikir kepada Allah. Sehingga kan kata Rasulullah, Nabi Idris yang mahir menjahit. Pakar jahit. Nabi Idris kana khayyatan. Dia dulu, bukan dululah, ketika dia hidup, dia adalah seorang tukang jahit. Mahir. Kata Rasulullah, setiap kali Idris alaihissalam memasukkan jarum untuk menjahit, beliau akan sebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehinggalah baginda Nabi Idris alaihissalam menyelesaikan jahitan sebuah pakaian. Sampai habis. Setiap kali beliau memasukkan jarum dan benang, maka setiap kali itulah beliau menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan tengok zikir yang sama. Sampai hari ini zikir itu masih ada dan disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu tuan-tuan, zikir yang sama diberikan ataupun diperingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Mi'raj. Sebelum Nabi turun, Nabi Ibrahim bersembang dengan Rasulullah dan Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kamu. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, di sana ada satu zikir. Apabila setiap kali umat kamu menyebutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kepada beliau, kepada orang itu, satu benih pokok dan pohon di dalam syurga. Zikir itu ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang Nabi buat 100 kali pagi dan 100 kali petang. Kita buat dah? Tak juga. La ilaha illallah. Maka Nabi Idris, satu orang Rasul yang terkenal banyak zikirnya. Bahkan semua Rasul berzikir pagi dan petang, siang dan malam, tidur dan jaga. Hati dan diri mereka hidup dengan zikir, menyebut nama Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah nak beritahu kepada kita, tuan-tuan, aku ciptakan kamu di bumi ini, keseluruhan hidup kamu, daripada kamu mula balik sampailah kamu mati, kamu hendaklah mengingatiku. Kamu mestilah menyebut-nyebutkan nama aku. Kamu mestilah mengulang-ulangkan nama aku di mulut dan di hati kamu. Kemudian kamu mengagungkan aku dalam kehidupan kamu. Sampai bila ya Allah? Sampai mati je. Kemudian lepas mati di barzakh dah tak ada zikir. Di barzakh sudah tidak ada Quran. Di barzakh sudah tidak ada zakat. Di barzakh sudah tidak ada haji. Di barzakh sudah tidak ada salat. Bahkan di barzakh dan di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya ibadah. Itu dalam syurga Ustaz, tak ada dah ibadah, zikir-zikir Quran apa semua, zakat, haji semua ni tak ada. Ya tak ada. Oh, baru tahu malam ni. Siapa suruh tak main kuliah? Apabila satu orang itu malam ini roh dia keluar daripada tubuhnya, maka berakhirlah kemanisan ibadah di dalam kehidupan dia buat selama-lamanya. Dia tak boleh beribadah dah. Bahkan manusia dilarang oleh Allah untuk beribadah di dalam syurga. Allah tak pergi sembahyang kau Ustaz? Ya, Allah tak benarkan solat lagi di dalam syurga, sebab syurga tempat untuk bersenang lenang. Ini baru kita faham. Baru kita faham malam ni, oh rupanya dunia ni saja untuk ibadah. Ya, hanya dunia ini untuk ibadah. Kemudian selesai yang namanya ibadah. Kerana itu Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya sahaja untuk mereka menyembah dan beribadah. Di mana? Dunia ni. Dalam syurga boleh solat, tak dibenarkan solat.
Dalam syurga boleh tak ustaz nak bersedekah? Tak dibenarkan bersedekah dalam syurga. Subhanallah. Maksudnya untuk ibadah itu hanya untuk di dunia ini sahaja. Sebab tu kita tengok awliya Allah, tuan-tuan guru, alim ulama yang rabbani, mereka apabila beribadah, ibadah mereka lama. Mereka apabila beribadah, ibadah mereka banyak. Sebab apa? Sebab mereka mengerti bahawasanya ibadah itu di dunia ini saja. Yang tak kerti ni kita. Bukan tak kerti, tak lain. Kita lah, saya dan kita semua. Nabi Idris ni yang kita jarang dengar kisah dia ada seorang kawan di kalangan malaikat. Malaikat ni selalu datang berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Sebab malaikat ni suka dengan Nabi Idris kerana Nabi Idris banyak beribadah dan berzikir kepada Allah. Malaikat bila dijumpa dengan para nabi dan rasul, dia akan berupa dengan rupa manusia. Ingat tuan, apabila malaikat berjumpa dengan para rasul dan nabi ataupun mana-mana manusia yang Allah izinkan, maka dia akan berupa dengan rupa manusia. Maka malaikat ni dia selalu jumpa Nabi Idris, berkawan. Sehinggalah satu tempoh yang panjang, satu hari Nabi Idris kata, wahai fulan, dia panggil malaikat tu, aku teringin untuk bersiar-siar di langit. Kisah ni kisah yang ada sanad yang disebutkan oleh para ulama tafsir ketika menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Kemudian malaikat ni kata, boleh. Seronok tuan. Kan? Ajak malaikat ronda. Kita nak ajak siapa ronda? Boleh tak nak bersiar-siar? Malaikat kata boleh. Lalu malaikat ni yang kawan baik Nabi Idris ni bawa seorang je lah. Malaikat bukannya 1000. Seorang. Bawa macam mana? Wallahu a'lam. Rasulullah tak cerita benda tu. Naik belakang ke, duduk di bawah ke, duduk dalam poket ke. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Bawa. Naik langit yang pertama, pusing. Tuan-tuan, dalam satu hadis lain, tiap-tiap langit ketebalan dia 500 tahun. Ni hadis lain. Setiap langit ada 7, setiap langit ketebalannya 500 tahun perjalanan. Tapi malaikat dia boleh terbang dengan laju lah. Jadi, dia pusing langit pertama, kemudian naik langit yang kedua, naik langit yang ketiga, sampai di langit yang keempat. Tuan-tuan, tiap-tiap langit syarat dengan para malaikat kerana langit adalah tempat tinggal para malaikat. Maskanul malaikah as-samawatus sab'. Tempat tinggal para malaikat adalah ketujuh lapis langit. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, malaikat duduk di mana? Di langit. Bukan Allah di langit tuan-tuan, malaikat di langit. Setiap beberapa inci di langit ni tuan-tuan penuh dengan malaikat. Setiap beberapa inci ni ada malaikat. Banyak, ramai. Sampai di langit yang keempat, tiba-tiba terserempak dengan malaikat maut. Ni malaikat yang bawa Nabi Idris ni tiba-tiba terserempak malaikat maut pun panggil. Wahai fulan, malaikat maut dikenal lah sebab antara ketua para malaikat 4. Jibril alaihissalam, malaikat maut, Israfil, Mikail. 4 ketua yang paling tinggi di kalangan malaikat 4 orang ni. Jadi malaikat maut ataupun Israel, nama kedua-dua nama ni yang sahih, malakul maut, nama yang sahih. Dia pun panggil, dia kata, wahai fulan, siapa yang kamu bawa? Oh, aku bawa Idris alaihissalam. Tuan-tuan, apa jawab malaikat maut? Kata malaikat maut, subhanalladzi khalaqah, ataupun subhanalladzi dabbara amrah. Maha suci Allah yang telah mentadbir alam ini. Tadi Allah arahkan aku untuk mengambil nyawa Idris alaihissalam di langit yang keempat. Dan sampai sekarang aku berfikir, macam mana nak ambil nyawa Idris di langit yang keempat, sedangkan Idris ni manusia, Nabi, tapi dia tinggal di bumi. Rupa-rupanya kamu yang bawa dia naik. Maka bismillah, ha? Tuan-tuan, bukan sembelih. Ambil nyawa Idris alaihissalam, subhanallah. Nabi Idris satu-satunya rasul yang nyawanya diambil di langit. Hadis ni sahih.
Diambil di langit ke berapa? Langit yang keempat. Sampai ke malam ini, Idris alaihissalam berada di langit yang keempat. Malam ini. Nabi Adam di langit yang pertama. Kemudian ada Nabi Yusuf, ada Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Kemudian di langit yang keempat ada Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ada Nabi Harun. Langit yang keenam ada Nabi Musa. Langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebut dalam Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Idris kami mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Hebat tak kedudukan dia, tuan-tuan? Subhanallah. Tengok kisah Idris, satu orang yang membanyakkan zikir kepada Allah. Zikir, tuan-tuan, penting. Beli tasbih, letak dalam poket. Jangan tinggal di pejabat pula. Sentiasa ada dalam poket, tuan-tuan. Seperti mana kunci kereta dan motor serta handphone boleh sentiasa ada di dalam poket kita, seperti itulah pastikan tasbih sentiasa berada dalam